Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini, 1 hari bulan Jumadal Akhirah atau Jumadal Tsaniyah 1444 bersamaan dengan 25 hari bulan 12 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam surah As-Saff. Surah As-Saff, surah yang ke-61, juzuk yang ke-28. Ayat yang kita akan baca iaitulah ayat 7, 8 dan 9. Ayat 7, 8 dan 9, di mana ayat ini Allah Ta'ala memberi amaran keras kepada para pendusta yang mereka-reka cerita terhadap Allah Azza wa Jalla. Kita reka cerita kepada sama makhluk pun dosa besar. Apalagi yang buat cerita tentang Allah Azza wa Jalla lagi dahsyat. Kerana itu Allah senaraikan golongan yang paling zalim di atas dunia ini iaitulah orang yang buat cerita dusta, bohong terhadap Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah nyatakan sebab kenapa mereka buat macam tu. Ayat 8, kerana mereka nak padamkan cahaya Islam. Cahaya Allah ataupun dikenal dengan nama cahaya Islam, dia nak padamkan cahaya Islam ini dengan cara dia buat tuduhan-tuduhan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah beri jaminan Islam ini tetap akan berkembang walaupun dibenci oleh orang kafir. Jadi para pelajar sekalian, mari kita mula dengan baca ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. Ayat 7, 8 dan 9. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. Balik kita kepada terjemahan dan huraian ayat. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan, mereka-reka, mencipta-ciptakan perkara dusta terhadap Allah Azza wa Jalla.
wa huwa yud'a ila Islam, sedang ia diajak kepada masuk Islam. Kita ajak dia masuk Islam. Dia bagi kata, bagi reka macam-macam terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang pentingnya dia tak nak masuk Islam. Itu puncanya. Punca kepunahan atau kerosakan itu mari daripada mana? Mari daripada dia tak nak masuk Islam, maka dia buat kerainah macam-macam. Jadi para jemaah sekalian, annahu kanat da'watun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi kita ni sama ya dengan dakwah Nabi Isa. Ayat yang lepas kita dah bincang tentang siapa dia? Ayat 6, wa iz qala Isa. Ayat 5 cerita Nabi Musa alaihi salam. Maka orang yang diseru, diajak dari kalangan ahlul kitabaini, pengikut dua kitab, Taurah dengan Injil, dan puak-puak kafir secara umumnya, Quraisy, penyembah berhala, penyembah batu, penyembah apa saja ni, maknanya jawapan dia sama dengan jawapan kepada Nabi Isa dulu. Sama. Yang penting mereka tak mahu terima, mereka tak nak terima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka telah mula buat reka-reka terhadap Allah dan juga terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang dia reka tu? Tengok ni ayat. Qala Ibn Jarir At-Tabari rahimahullah, dia kata wa huwa qawlu qailihim lin-nabi, di antara reka-reka tuduhan jahat yang mereka buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa dia? Dia kata sahir. Nabi tukar sihir. Lagi dia kata Nabi ni penyair. Itu di antara tuduhan-tuduhan yang biasa dilemparkan. Syair, penyair, tukar sihir, berat lagi majnun. Itu biasa dah tuduhan itu dilempar atau dibuat tuduhan. Iftira'uhu 'ala Allahil kadhiba, semua itu pembohongan yang dia buat terhadap Allah. Allah pilih Nabi, dia tak pilih yang sewil macam dia tuduh tu. Dia pilih yang baik-baik, yang sempurna akalnya, yang cerdik pemikirannya. Kau ni senang-senang buat tuduhan je, mana boleh. Nah, itu dia. Dan di antara lagi kata Qurtubi, haza ta'ajjubun, ini ayat ini pelik kepada orang yang kafir dengan Nabi Isa, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba'dal mu'jizat, setelah mereka tengok sendiri mukjizat ataupun perkara-perkara ajaib yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada Nabi Isa. Tapi begitulah kepala pokok ni tak dengar. Di antara tuduhan jahat kepada Allah pula apa dia? Tanda ni apa jahat. Ayat ini ditafsir dalam surah Al-Ankabut. Surah Ankabut ayat 68. Tanda surah Ankabut ayat 68, iaitu wa man azlam man iftara 'ala Allah al-kadhiba, maaf, wa man azlam man iftara 'ala Allah kadhiban au kazzaba bil haqqi lamma ja'a. Lebih kuranglah di mananya puak-puak ni dia duduk kata terhadap Allah Azza wa Jalla dengan pembohongan-pembohongan yang sedia. Dia kata macam-macam kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala marah. Turun ayat Quran ni, jangan jadi manusia yang zalim, manusia yang tak erti, tak dengar kata, manusia yang berbahaya. Sebab apa? Sebab manusia ini manusia yang pelik, yang reka terhadap Allah Azza wa Jalla. Kebetulan pula hari ni 25 hari bulan 25 hari bulan Disember ni ada satu acara dia panggil pakar topi merah. Kita yang Islam ni jangan bersama dengan bersekongkol, bergembira dengan kumpulan itu. Sebab bagi dia kelahiran Nabi Isa tu anak Tuhan. Kita pergi cotek juga topi atas kepala tu buat apa? Pagi-pagi lagi, tak ada cerah lagi.
letak pergi sebut ucapan yang tertentu kepada orang ni. Wah, apa kita? Kenapa nak gembira? Sebab itulah saya tulis, jangan bergembira bersama dengan kumpulan yang mendakwa Tuhan ada anak. Jangan. Dalam surah Maryam, surah Maryam ayat 91. Buka tuan-tuan, surah Maryam ayat 91. Allah sebut kepada kita tentang dan mereka yang kafir berkata Allah, ayat 88 lagi, 88 sampai 91. Dia kata apa? Berkata Allah Ta'ala Ar-Rahman ada anak. Dia dituduh. Ini di antara tuduhan jahat yang direka oleh puak-puak kafir ini terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kita begitu terhegih-hegih, begitu ucap pagi lagi tu buat apa? Ada masalah apa kita dengan bawa dia? Kecuali orang yang terpaksa, kata daripada ulama macam keluarga dia sendiri ada yang menganut agama ni, mungkinlah adalah sedikit ruang untuk berdakwah. Ni hak tak ada kerja apa, sibuk juga ni, buat apa ni? Tengok. Allah kata, tengok ayat 88. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dia kata Tuhan ada anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Demi sesungguhnya kamu telah melakukan satu perkara yang besar salahnya. Gitu doa Tuhan. Takadus samawati yatafattaruna Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Langit hampir-hampir pecah disebabkan tuduhan mereka itu. Yang demikian. Dan bumi pula nyaris terbelah serta gunung ganang pun hampir runtuh ranap. Lish an da'u lirrahmani walada. Kerana mereka mendakwa, mengatakan Allah Ar-Rahman mempunyai anak. Ini tuduhan jahat yang dibuat. Kita orang Islam tak sedut gembira lah, tak sedut tunjuk happy lah dengan kumpulan yang mendakwa Tuhan ada anak. Tak payah. Jagalah. Oleh itu kita mengatakan selamatkan akidah dan tauhid kita dari terjebak dengan perangkap tasyabuh, menyerupai perbuatan orang kafir dalam sambutan dan acara mereka pada hari yang menganggap bahawa hari kelahiran Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Tuhan. Kita menyayangi Nabi Isa AS sebagaimana kita menyayangi para anbiya yang lain, kerana dia salah seorang daripada Nabi dan Rasul Allah Azza wa Jalla. Tetapi kumpulan yang mendakwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan, jangan bergembira bersama mereka. Ataupun kumpulan jahat yang mengatakan Isa anak yang tak betul jala lahir, tak ada bapa, ini pun perlu dijauhi. Maka kita pengikut umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan Isa Abdullahi wa Rasuluh. Nabi Isa adalah hamba Allah Taala dengan rasul utusan dia, bukan anak Tuhan. Baik para pelajar sekalian, jangan mudahlah, kata orang, jangan mudah terperangkap dengan mainan-mainan syaitan. Kononnya nak toleransi sangat, tapi duduk sibuk dengan acara sambutan keagamaan mereka. Itu bukan budaya. Baik para pelajar sekalian, hati-hati kita dengan perangkap syaitan. Syaitan dimari daripada berbagai dimensi, dari berbagai sudut. Tujuan dianya nak membinasakan, merusakkan anak Adam. Allah kata, wa man azlam man iftara 'ala Allahil kadhiba. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang buat tuduhan terhadap Allah Azza wa Jalla? Di antara tuduhannya, dia kata Allah Taala pilih nabi yang tak betul, ataupun mengatakan Tuhan ada anak. Na'udzubillah. Wallahu la yahdil qaumadh zalimin. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi wallahu la yuwaffiqu. Allah Ta'ala tak akan beri taufik kepada jalan yang benar bagi orang yang menzalimi diri mereka sendiri, melakukan syirik, bahkan mereka reka pembohongan terhadap Allah Azza wa Jalla dan juga terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sekat jalan sini, siapa dia berangan lagu ni, aku tak bagi hidayah. Na'udzubillah.
Dalam ayat yang lepas kita dah bincang macam mana pula dengan ayat yang Allah Taala beri hidayah kepada orang-orang kafir. Jawabnya bila berhenti daripada kekufuran, dia balik kepada jalan, nak ke pangkal jalan, maka Allah beri hidayah. Baik, kita pergi kepada tujuan mereka buat sedemikian, kenapa, bapa dia buat lagu ni. Ni jawapan ayat 8. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ay yuridul kafirun. Mereka puak kafir sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka. Ay yuriduna, puak kafir ni nak yubtilul haqqa, nak membatalkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah Azza wa Jalla, bima yatafawwahun, dengan ucapan-ucapan, kata-kata mereka yang mereka buat-buat, reka-reka pendustaan terhadap Allah dan juga terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan duduk main. Puak ni puak jahat. Sebab apa? Sebab dia duduk reka terhadap Allah Azza wa Jalla perkara yang Tuhan tak suruh. Maka walaupun mereka buat benda yang tidak baik lagu tadi, kata di Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir ulama tafsir, dia kata apa? Ay yuhawiluna an yaruddul haqqa bil batil. Mereka cuba nak menolak kebenaran dengan benda batil. Tak mungkin. Bandingan mereka, ini kata Ibn Katsir, seperti mereka yang nak memadamkan cahaya matahari dengan mulut dia. Duk tiup matahari, nak suruh padam cahaya matahari. Mustahil perbuatan itu. Orang panggil orang gila duk tiup. Buat apa tahu? Nak padam cahaya matahari duk tiup pagi lepas gelap. Akhir kali masuk hospital jiwa dia lah. Sekretari punya tempat. Kadzalika zaka mustahilun. Demikianlah orang nak padamkan cahaya Allah juga mustahil. Tak mungkin. Itu kata Ibnu Katsir. Sebab apa? Tengok Allah bagi jaminan. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Cahaya Islam ini akan sampai ke mana-mana. Selagi ada manusia, selagi ada langit dengan bumi, bulan dan bintang di atas dunia ni, maka cahaya Islam ini akan sampai. Walau karihal kafirun, sekalipun dibenci oleh orang kafir, jangan bimbang. Agama Islam ni akan sampai kepada pelosok dunia walaupun dibenci oleh puak kafir. Orang kafir tak suka, tapi dia akan sampai. Bagaimana cara Allah nak sempurnakan agama ini? Liyuzhirahu ala dini kullihi, walau karihal kafiru, walaupun dibenci oleh puak kafir, Islam ini tetap akan berkembang. Kemudian Allah nyatakan janji dia kepada kita bahawa Islam akan menang. Islam akan menang. Ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allah yang tetap menyempurnakan cahaya itu, dialah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya Allah memenangkannya dan meninggikannya atas segala bawaan agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Tengok ayat ni. Maka Allah SWT arsala rasulahu bil huda. Tanda ni pelajar. Allah Ta'ala hantar Nabi SAW bil huda, ay bil ilmin nafi'. Petunjuk itu yakni ilmu yang bermanfaat. Kalau kata petunjuk,
yakni ilmu yang bermanfaat, ilmin nafi' al-mustamilu ala al-imanis sahih, yang mengandungi iman, kepercayaan yang benar terhadap Allah Azza wa Jalla, dan mengetahui hukum hakam Allah, wa ba'athahu wa dinil haq, dan Allah Ta'ala bangkit Nabi sallallahu membawa agama yang benar yang mengandungi amal soleh di dunia dan di akhirat. Dengar tengok ni, Al-Huda, ulama tafsir dia pecah dua, dia bagi dua. Ala apa ni, Rasulahu bil huda. Huda, petunjuk itu apa dia? Ilmu yang bermanfaat. Itu makna petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Dinil haq, agama yang benar itu apa pula? Agama yang benar itu agama yang mengandungi amal-amal yang soleh yang bermanfaat di dunia. Mana agama kita ni bukan agama teori semata-mata, bukan agama nostalgia saja, tapi agama dari sudut fakta dan amalan. Itu dia panggil al-huda, fakta, dinil haq, amali. Dua kena ada. Kalau setakat kita buat saja, tak ada amalan, tak jadi. Ramai je orang berbuat, cakap besar, tapi buat kerja tak lah. Baiklah, tujuan apa? Tengok ayat sikit lah. Liyuzhirahu ala ad-dini kullih, supaya Allah memenangkan dan meninggikan agama Islam ini di atas segala pahaman, bawaan, pegangan agama-agama yang lain. Ay liyu'liyallahu al-Islam bil ghalabati wal intisar, Allah Ta'ala akan bagi pertolongan pada Islam, menang ketika berlawan dengan orang kafir. Dan Allah Ta'ala beri juga kemenangan kepada Islam melalui hujah, burhan dan kenyataan. Sekarang ni kita tengoknya, kalau ada perlawanan di antara Islam dengan kafir dalam bab hujah, Islam akan menang. Setiap masa akan ada orang yang buat kerja ni. Bukan semua orang buat kerja, tapi ada yang buat kerja. Ada pendakwah-pendakwah di peringkat negeri, peringkat antarabangsa, berlawan, berdebat dia dengan puak-puak ahlul kitab, dengan puak padri-padri Yahudi dengan Nasara, lawan. Dan alhamdulillah setakat ni yang menangnya ahli Islam. Kerana itu ramai yang orang-orang yang Eropah, orang yang Barat, orang yang kafir, musyrikun, bila dia jumpa ni, dia akan masuk Islam. Dia jumpa ni masuk Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah janji, kata di Ibnu Jarir, liyuzhira dinahul haqqa. Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini, Allah akan benangkan, beri pertolongan, zahirkan agamanya yang benar, yang diutuskan Rasul-Rasul dengannya ke atas semua agama yang lain. Ada katanya, dia panggil silih berganti. Mula-mula Islam tu lemah, bada al-Islamu ghariban, tak kuat di Mekah. Hijrah Madinah, kuat naik. Kemudian Islam berkembang sampai ke Syam, sampai ke Iraq, bahkan sudah sampai ke Andalus. Berapa ratus tahun Islam perintah Andalus. Kemudian sekarang ni down sekejap, lemah. Andalus dia rapah balik. Banyak negara-negara luar di sebelah Eropah yang kita jatuh balik. Tapi ingat, kata Ibnu Jarir, agama ni atas dunia ni semua akan jadi Islam inda nuzul Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa turun. Mana Isa turun, dia patahkan semua salib-salib. Kalau duk percaya huruf T campur ni, patah semua. Babi-babi ada atas dunia disembelih semua, dia dibunuh. Ketika itu agama ini jadi satu je, dia panggil nama dia agama Islam. Tapi ingatlah, selepas daripada itu maka akan dekat dengan berlaku kiamat, dia akan hilang balik. Sebab bila kiamat tak akan berlaku kecuali ketika tak ada lagi orang yang mengenali agama. Yang pentingnya fasa itu berlaku. Allahu Akbar. Jadi kemenangan Islam itu melalui dua cara. Tadi kita dah sebut,
Cara yang pertama dengan senjata, cara yang kedua dengan hujah. Sekarang ni mungkin dengan senjata kita tak apa kuat, tetapi dengan hujah alhamdulillah mantap. Baik para pelajar sekalian, untuk tafsir ayat ni saja ada terdapat beberapa hadis. Ana sebut nama hadis secara ringkas, tuan-tuan boleh belajar baliklah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazhabul lailu wan naharu hatta tu'badal lat wal uzza. Tidak akan hilang matahari dengan apa ni, siang dengan malam ni, sehingga manusia kembali sembah berhala Lat wal Uzza. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la azunnu hina anzalallahu. Aisyah kata, aku rasa masa turunnya ayat Quran ni, ayat kita baca ni, wallazi arsala rasulahu bil huda ni wa dinil haqq liyuzhiru ala dini kulli walau kana musyrikun anna zalika tamman. Maknanya bila turun ayat ni, maknanya berhala-berhala sembah tu semua sudah hilang belaka, tak ada dah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakun, hak tu selesai dah, ini akan berlaku pula. Umat ini kembali sembah berhala semula, dan selepas itu bila mari Nabi Isa AS, semuanya balik kepada Islam. Bila wallahu alam. Innahu sayakunu min zalika masya Allah. Hari ni kita pun celaru habis dah kita ni. Nak duduk alik mana ni? Alik kumpulan yang betul-betul memperjuangkan Islam, ataupun alik kumpulan yang campur-campur, ataupun kumpulan yang orang panggil liberal, orang panggil hilang identiti, kecelaruan yang berlaku ini dahsyat. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis yang kedua, wa an Thauban radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal arda. Allah Taala kecilkan bumi ni. Macam kita hari ni ada Google kan. Kita Google tengok bumi depan kita, ni Malaysia, ini negara mana, boleh pusing tengok. Nabi kata innallaha zawaliya, ay tawali, Allah Taala lipat ke bumi di depan aku. Betul-betul hadis ini kena kepada zaman kita ini, dengan adanya Google boleh cek bumi, boleh tengok bumi ini. Tokoh depan. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, aku tengok timurnya, tengok barat. Macam kita tengok bumi lah, apa panggil peta dunia tu, bulat tu, gelap. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyalil ard. Umat aku ini, kerajaan Islam yang akan sampai ke mana, di mana bumi yang aku tengok tu sampai. Itu Allah, itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah janji Islam ni akan sampai kepada dia, sebagaimana hadis ini rawahu Muslim, mana hadis yang sahih. Banyak lagi lah hadis-hadis. Kalau tuan-tuan nak baca kat, dulu kita baca dah. Hadis Khabbab contohnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dekat dengan Kaabah, duk berhak situ. Khabbab ni salah seorang sahabat yang kena tindas di Mekah. Mari jumpa Nabi, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mari mengadu Rasulullah. Nabi duduk berteduh di bayang Kaabah. Dia kata, ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'ullah lana. Rasulullah, tak minta ke dengan Allah, tak berdoa kepada Allah Ta'ala, minta Allah hantar mari pertolongan. Berat ni, nya tindah di Abu Jahal hari-hari, nya sepak di Abu Lahab, macam-macam. Nabi yang duduk sandar tadi, betul dia punya duduk, betulkan dia punya kedudukan. Nabi kata apa? Khabbab, orang dulu Islam digali lubang, letak dalam lubang, timbus separuh, ambil gergaji belah pala, keren. Allahu Akbar. Terbelah dua, mereka tak meninggalkan agama. Allahu Akbar. Ada yang dicekar dengan sikat daripada besi tajam, kerak muka. Hai Allah, wa ma yasudduhu zalika an dinihi, mereka tak lari daripada agama.
Maka Nabi kata, wallahi la yutimmanna hadzal amra, demi Allah, Allah akan sempurnakan perjalanan agama ini sehinggalah orang naik unta daripada Sana'a ke Hadramaut tak takut kecuali takut pada Allah Taala. Mana aman negara ini lepas pada ni. Takut serigala makan kambing. Walakinnakum tasta'jilun, kamu gopoh ni. Tak boleh sabar sikit, nak minta doa dah nanti. Hadis ini rawahu Al-Bukhari. Baiklah, banyak lagi hadis-hadis yang telah kita baca sebahagian daripadanya dulu tentang hadis akhir zaman, hadis Nabi SAW nyatakan pertolongan Allah tetap akan berlaku kepada umat Islam. Alhamdulillah. Ayat akhir ayat ini Allah kata, walau karihal musyrikun, agama ini tetap akan berkembang walaupun orang-orang musyrik, orang kafir tidak suka. Orang kafir tak suka, biar ke dia. Cara apa ke dia kafir itu? Buat sibuk ya dia. Ay sayuzhirullahu ta'ala dinahu ala jami'il adyan. Allah Ta'ala akan sempurnakan, akan zahirkan, akan tinggikan agama ini mengatasi agama yang lain. Walaupun orang kafir tak suka, bila kafir suka, dia tak akan suka. Jadi kita pun jangan duduk suka-suka sekali dengan dia lah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah secara ringkasnya ayat ini. Tengok ayat 8, Allah kata walau karihal kafirun. Ayat 9, walau karihal musyrikun. Beza sikit kafir dengan musyrik. Kafir ni, kalau kafir dia syirik. Bila syirik itu kafir, maknanya dua-dua kumpulan ni tetap akan kalah. Mungkin dia syirik saja, dia syirik Allah Ta'ala, tapi dia tak lawan apa Islam. Hidup dia gitu ya. Syirik. Ataupun hak menentang kafir, dua-dua tu kafir belaka. Dua-dua tu syirik belaka. Tapi Allah Ta'ala pelbagai kesebutan supaya kita nampak ciri-ciri ni. Orang kafir ni walau macam mana pun, kalau dia baik setara mana dengan kita pun, dia tak suka juga kepada Islam. Kalau suka dia masuk Islam. Tapi ada kafir bukan sekat tak suka, anti, lawan. Itu masalah kita. Jadi kita kena berhati-hatilah para pelajar sekalian, supaya kita tidak, walaupun kita dibenci oleh kafir, dibenci oleh puak musyrikun, satu lagi kumpulan yang Tuhan tak sebut, dibenci oleh puak-puak munafiqun. Jadi munafik ini satu kumpulan lagi yang berbahaya. Dia duduk dalam negara Islam secara senyap-senyap, dia senyap ya, tapi buat kerja duduk porak-perandakan orang Islam dari dalam. Payahlah. Puak kafir senyap ni payah basah, lebih teruk daripada kafir sengoti. Sebab kafir sungguh kita nampak dari mata kita, ni kafir munafik ni, dia kafir tapi tak nampak. Nah, itu bahaya. Baiklah para pelajar, para jemaah sekalian, kita berpindah kepada al-fawaid, beberapa faedah yang dapat kita ambil. Ayat yang 7, ayat ke-7 tadi, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba. Siapakah orang yang paling zalim lain daripada orang yang buat pendustaan terhadap Allah Azza wa Jalla? Siapa? Jadi ayat ini macam bercanggah dengan ayat lain. Tuan-tuan tanda sikit. Kita main tadabbur ni kena bersungguh. Ada ayat yang Allah kata dalam surah Al-Baqarah ayat 114, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Siapakah orang yang paling zalim, lebih zalim daripada orang yang menyekat masjid rumah Allah Ta'ala. Orang nak pergi masjid tak boleh, siapa lebih berat? Dalam suratul Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 57, wa man azlamu mimman zukkira bi ayati rabbih fa'arada anha. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang kita ajak pada Allah, dia lari, dia menentang. Jadi ayat ni ada 3. Hak ni yang pertama yang ayat kita baca hari ni, kazib, buat dusta. Ayat Al-Baqarah, sekat orang nak pergi masjid. Ayat Al-Kahfi, lari tak dengar dakwah. Macam mana kita nak campur di antara 3 nas ni? Kalau tengok 3 nas ni, macam masing-masing tu ada
ada pecanggah lah, hak ni sekali ni, waman azlam. Tapi sebenarnya dia tidak bercanggah. Nah, jawapannya, tulis jawapan dia. 3 perkara ini satu je. Sebenarnya satu je. Semuanya apa dia? Nak menyekat, semuanya zalim. Cuma kezaliman itu, zalim itu banyak peringkat, tapi 3 level ni sama, berbeza kategori. 3 level ini bersama, berbeza kategori. Sebab setiap apa ni ayat itu ada tempat dia. Contohnya, setiap kumpulan kejahatan dia mengikut kategori dia. Kategori yang pertama, kategori akidah. Kategori akidah. Apa dia? Reka-reka tuduhan terhadap Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kategori yang kedua, amali. Orang nak masuk Islam, dia sekat. Jangan pergi, jangan ikut Muhammad, jangan ikut Islam, jangan ikut sunnah. Ini amali. Kategori yang ketiga, ayat Al-Kahfi 57, iaitulah orang yang bila kita ajak kepada Islam, ajak kepada hadis Quran, ajak kepada sunnah, dia lari. Maka orang ni orang yang mu'ridun, orang yang tak dengar kata. Jadi 3 ayat itu tak bercanggah. Ini mari tuan-tuan, ini ilmu tadabbur. Ayat 7 surah Saf, ayat 114 surah Al-Baqarah, ayat 57 suratul Kahfi. 3 ini mengikut kategori. Alhamdulillah. Tak usah kata bercanggah, tidak. Kita pergi kepada faedah yang kedua. Sebelum faedah kedua, ayat ini juga menunjukkan bahawa kezaliman itu, kezaliman yang paling berat, iaitulah zalim dalam perkara akidah tauhid. Itu berat. Hak zalim dengan orang kafir, dengan sama-sama manusia, berat. Tapi tidak seberat zalim terhadap Allah Azza wa Jalla. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Taala tidak akan beri keampunan kepada orang syirik, tapi dosa lain diampunkan. Mana orang ni mungkin dia dosa besar, na'udzubillah lah, dia buat benda dosa besar, boleh ampun, ataupun masuk neraka dulu, dibakar sampai bersih, keluar. Tapi syirik lah, tak akan keluar selama-lamanya daripada neraka. Itu dia panggil dosa besar. Maka pembohongan terhadap Allah Ta'ala itu dengan berbagai dimensi lah. Sama ada melalui perbuatan, tengok, ataupun tindakan, ataupun hujah. Baik pelajar, kita berpindah kepada yang kedua. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim. Yang ayat ni, kata ulama tadabbur, at-tahziru minaz zulmi, amaran daripada melakukan kezaliman. Orang ni makin zalim, makin jauh dia daripada hidayah Allah Azza wa Jalla, makin jauh daripada hidayah Allah. Janganlah buat zalim sesama manusia, zalim terhadap diri sendiri dengan buat dosa, maksiat. Itu semua termasuk dalam kezaliman, masuk dalam az-zulmu, dalam zalim. Jadi bahaya sekali ni. Makin kuat zalim, makin jauh dia daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian siapa yang mula bertaubat, meninggalkan kezaliman, mencari kebenaran, Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada dia. Jangan bimbanglah, hidayah itu akan datang, tapi setelah dia meninggalkan kezaliman. Itu dia panggil hidayah bersyarat. Yang ketiga, banyak panjang lagi kalau nak, tapi 3 kita ambil. Ada kata-kata menarik sikit. Tulis kata-kata ni. Dia kata man tadabbaral Quran, ini kelebihan tadabbur. Man tadabbaral Quran taliban al-huda minhu tabayyana lahu tariqul haqqi. Siapa dia tadabbur Quran dengan niat
nak mencari petunjuk Allah, nak cari hidayah Allah Azza wa Jalla. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku belajar kitab-Mu ni kerana aku nak dapat hidayah, nak dapat petunjuk. Maka Allah Ta'ala akan buka hati dia, lapangkan dada dia, cerahkan minda dia untuk menerima hidayah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang suka kepada Al-Quran, duk mengaji Quran ni, teruskan. Jangan tak mengaji, sebab Allah janji siapa dia mencari kebenaran melalui tadabbur, Allah Ta'ala akan bukakan dada dia, cerahkan, lapangkan dada dia, cerahkan hati dia, insya-Allah. Kita berpindah kepada ayat 8 dalam faedah yang ketiga. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka nak padamkan cahaya Allah, yakni agama Allah Ta'ala, dengan mulut-mulut mereka. Allahu Akbar. Dia nak padam cahaya Allah Ta'ala dengan mulut dia. Boleh ke tak boleh? Tadi Ibnu Katsir kata apa tadi? Ibnu Katsir kata apa? Dia kata macamlah orang nak padamkan cahaya matahari dengan mulut dia, duk tiup fuh. Pagi sampai gelap, akhirnya ambulans mari ambil dia pergi hospital jiwa, hospital gila. Macam itulah orang yang nak padamkan agama Allah Ta'ala atas dunia ni, tak mungkin. Tidak mungkin. Tak usah duduk cari kerja, tak usah duduk cari penyakit, kata orang. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata, wallahu mutimmu nurihi. Allah Ta'ala sempurnakan agamanya. Maka di sini ada cuitan sikit. Apa dia cuit? Dia kata biasanya kalau sempurna ni bila kurang. Bila kurang jadi baru disempurnakan. Berapa kurang tu? RM5. Atau apa, saya cukupkan, lengkapkan, sempurnakan RM100. Jadi macam mana Allah kata mutimmu, dia akan sempurnakan agama. Adakah agama ini kurang? Al-jawab, penyempurnaan itu mengikut kesan kepada kekurangan yang berlaku. Kesan wahwa az-zuhuru, ada negara yang Islamnya sikit ya tempat tu, malap, kata orang, malap. Negara-negara Eropah ramai lagi orang yang tak tahu pun Islam, masih ada yang tak tahu Islam. Negara Jepun contohnya, sahabat kita yang berdakwah di Jepun, dia kata Jepun tak tahu apa ni. Dia sembah macam-macam, dia sembah, nak cari Tuhan tak jumpa. Itu maknanya lemah cahaya di situ, mana cahaya tak sampai. Tapi Allah kata wallahu mutimmu, akan sampai. Cahaya ni tetap akan bercahaya nanti. Karena Islam itu tidak akan zahir kecuali bil izhar, dengan dizahirkan dia. Maka makna itmam di sini bermakna yu'ayyidu. Allah Ta'ala akan beri sokongan, Allah Ta'ala akan beri dokongan, Allah Ta'ala beri pertolongan kepada pejuang-pejuang Islam sehingga sempurna agama itu masuk ke tempat yang belum masuk, ataupun malap cahaya dia tidak kuat di situ. Islam itu semuanya cahaya daripada Allah, tapi kesan cahaya itu kadang-kadang tak sampai, mungkin dia terbatas, terlekat di bayang, macam-macam. Banyak lagi atas dunia ni. Kita duduk di negara kita ni, dia panggil ASEAN. Tak usah duduk rasa pergi jauh-jauh lah, tak payah. Jiran sebelah kita ni, negara Thailand. Sebelah selatan ni, Patani ni tak apalah, kawasan orang Islam ramai. Di atas. Bila kita pergi ke ibu negara dia di Bangkok, coba cek berapa peratus umat Islam di sana. Sampai ada 10%. Tak sampai. Pergi ke, baru ya kita balik daripada negara Hindu, bukan negara Hindu lah, tempat orang Hindu ramai di Bali tu. 80% atau 85%. Orang Islam ada peratus sikit tu pun, kalau tengok dari sudut amali, tak tahu lagi. Mana benda tu, maknanya Allah Ta'ala mutim, tetap akan sempurnakan. Bila sampai masa dia, Islam tak akan naik. Sekarang ini beberapa negara di Eropah sedang mengalami pertumbuhan. Kita tak bicara pertumbuhan ekonomi, itu cerita dunia. Pertumbuhan bilangan umat Islam yang begitu ramai. Sampai kata di Perancis ni, kalau pilihan raya dia, boleh jadi orang Islam yang akan naik sebab bilangan ramai. Popok migran dia panggil, popok muhajirun, orang-orang Arab yang berhijrah ke negara ni,
Dia masalah buat dia ni bila pergi nak duduk di situ boleh kerakyatan. Orang Arab tak pergi rakyat kepada orang luar payah ke main nak dapat. Tapi yang ni boleh kerakyatan. Kemudian dia jadi rakyat dia makin ramai dia perasan tengok. Ramainya ni negara Arab, negara aku ni Eropah ke negara Turki ni atau negara Pakistan. Sebab ramai orang duduk pakai kurta situ. Jadi kita kata itu perjalanan akan naik slow-slow. Maknanya wallahu mutimmu, sempurna bukannya agama tak sempurna, jangan salah faham. Sampai sehingga kita kena buat benda bid'ah pula nak melengkapkan agama, tidak. Tapi sempurna di sini dengan makna Allah Taala akan cahaya kesan-kesan cahaya Islam yang tak sampai itu akan dicerahkan. Insya-Allah qariban dalam masa yang dekat. Tak ada kita, dia akan anak cucu kita nanti insya-Allah. Ataupun kalau tak ada masa pun turun Nabi Isa sampai. Kita berpindah kepada yang keempat, ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah yang tetap menyempurnakan cahaya itu, dialah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam. Maka di sini para pelajar, Allah Ta'ala sebut dua perkara dalam ayat ini. Tandalah dua perkara dalam ayat ini, iaitu risalah Nabi ini mengandungi dua perkara. Yang pertama al-huda ay al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan amal saleh yang bertepatan dengan kehendak Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama sekali ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam ini lengkap. Yang kedua dinul haqqi, cara beragama, cara hidup yang benar, iaitulah Allah Ta'ala beri pada kita al-amalus salih, amal-amal kebajikan yang mesti kita kena buat. Maka ulama mengatakan la huda, tidak ada petunjuk yang betul kecuali apabila kamu ikut apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan terima ibadat kita, agama kita, kecuali apabila kita beragama mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab dipanggil mutaba'atun Nabi. Maknanya kita nak terima amalan kita ni mesti dua. Nak terima, nak betul perjalanan agama kita mesti ada dua. Yang pertama ikut ikhlas, ikut Allah Azza wa Jalla, kita buat kerana Allah. Yang kedua ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah orang tu nama dia ikut agama yang benar. Reka-reka tak ada. Baiklah, kita yang terakhir, perkara yang kelima masih lagi dalam ayat ini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Maka Allah Subhanahu wa taala telah jamakkan dalam ayat ini dua perjalanan, dua asal agama, iaitu al-huda wa dinil haqq. Maknanya agama ini kita tak boleh kata telah sempurna perjuangan agama ini kecuali apabila manusia semua ikut petunjuk Allah Azza wa Jalla dan mengikut sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil huda wa dinil haqq ilan nas. Mana dengan petunjuk kita akan tahu yang benar, dengan dinul haqqi kita akan buat amalan yang betul. Jadi dua kena ada, tak boleh main separuh-separuh, tidak boleh. Karena itulah ulama Ahlus Sunnah mengatakan agama kita ni jelas. Siapa dia cuba nak attack, nak masukkan amalan-amalan yang tak mari daripada sunnah, maka orang itu dipanggil membawa bid'ah dalam agama. Itu dilarang. Terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang melarang siapa dia reka-reka ibadat, tidak boleh. Siapa dia ambil perbuatan yang tidak ikut sunnah Nabi, fahuwa raddun, maka perbuatan itu ditolak. Jadi kita hari ini tak usah cakap banyak. Cukuplah kita katakan apa yang kita belajar ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditafsir oleh ulama salafus saleh dan ulama selepas mereka adalah garis panduan yang cukup mantap. Tak perlu kita koyak, tak perlu kita goyah.
Sebab itulah perjalanan agama, perjalanan hidup kita. Wallahu alam. Sebagai penutup, sempena dengan hari ini hari orang duk sibuk dengan kelahiran anak Tuhan contohnya, maka kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam tak usah duduk gembira dengan mereka. Tadi saya dah bacalah surah Maryam tadi ayat 88 sampai 90. Hampir langit terbelah, langit pecah, bumi terbelah sebab adanya orang yang mendakwa Tuhan ada anak. Tiba-tiba kita betul happy dengan dia. Pergi bawa anak-anak jalan supermarket. Orang bagi topi merah pakai juga. Mari pak cik duduk kereng-kereng bawa loceng tu pergi dia ambil gambar selfie juga. Kita kata hati-hati tuan-tuan. Ini perjalanan agama. Ini iftira' Allah. Satu tuduhan bohong terhadap Allah. Dia mengatakan Tuhan ada anak. Allah Ta'ala gambarkan betapa dahsyatnya perbuatan itu. Anda'au lirrahmani walada. Apabila mereka mendakwa Tuhan tu ada anak, maka perbuatan ini sangat jahat terhadap Allah Azza wa Jalla. Manusia pun kalau kita tuduh dia ni anak dia ni, buat tuduhan, pemarah. Ini mungkin buat tuduhan kepada Allah Azza wa Jalla lagi dahsyat. Marilah tuan-tuan kita tadabbur ayat 88, 89, ayat 90 dan seterusnya. Bolehlah kalau ada masa lagi sampai ayat 92 tu. Anda'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Tidak layak Allah Ta'ala yang maha berkuasa itu nak cari anak. Kalau dah sibuk cari anak, cari bini ni buat kita ya. Lepas orang-orang anak mari. Sebab bimbang tua nanti tak ada siapa nak peduli dengan kita. Allah Ta'ala maha berkuasa, maha kaya. Dia tidak terkaya daripada segala perkara. Maka tiba-tiba kita duduk, ada orang yang tuduh Tuhan ada anak. Kita yang Islam yang tak percaya ni tumpang-tumpang sama meraihkan hari kelahiran anak Tuhan. Kita kata kenapa kita lemah sangat? Tidak ada identiti kan? Dikata ada ulama kata boleh je kita ucap hari ini. Kita kata kalau ada keperluan. Contohnya orang ni masuk Islam seorang dia, anak-anak dia semuanya Nasara belaka, Kristian belaka. Perlu nak ucap. Dia ucaplah kepada keluarga dia tu. Atas rasa nak teka-teka nak takrif. Ini kita tak pernah pun berdakwah pada orang kafir. Tersengih-sengih daripada malam tadi lagi dia ucap selamat hari. Kita kata buat apa awak ucap? Siapa yang nak ucap kepada siapa? Nak menunjukkan kita tu toleransi. Toleransi tidak jadi masalah. Tetapi kecairan kita tu dengan tuduhan puak-puak kafir ini terhadap Allah, itu yang bermasalah kita terhadap perjalanan pegangan agama kita. Wallahu a'lam. Baik, insya-Allah dalam ayat yang datang kita akan sambung ayat 10 sehingga ayat 13. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.